Hisham kena serang lagi dengan ahli parlimen. Kids yang bisu kes Tommy Thomas demi tutup kes anak. Pelik, Goldman Sachs sogok pegawai kerajaan. Kenapa Pakatan Harapan tak siasat? Pertahan bos SPRM, apa niat sebenar Hadi? NGO Islam kecam Hadi, pertahankan bos SPRM. Seorang ahli parlimen Sarawak sekali lagi menyelar Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dengan mempertikai kelayakannya, malah mendakwa beliau sekadar pakar bedah dan bukan pakar kesihatan awam yang mampu menangani wabak. Selepas dikecam kerana mengkritik Hisham 2 tahun lalu, ahli parlimen Bintulu Tiong King Sing sekali lagi menyoal sama ada Hisham memang orang terbaik untuk mengetuai perang terhadap Omicron. Hakikatnya adalah beliau seorang pakar bedah dan latar belakangnya bukannya sebagai pakar kesihatan awam. Mereka Kementerian Kesihatan jelas kurang berkelayakan namun tetap enggan menerima nasihat dari China yang memiliki pengalaman meluas dalam memerangi pandemik ini, kata Tiong di Facebook. Katanya orang ramai melihat kadar kematian akibat wabak rendah di China dan mempertikai kenapa Malaysia tidak mengguna pakai strategi seperti di negara itu dan kenapa Hisham masih belum digantikan. Berapa banyak lagi nyawa mesti diragut wabak penyakit berbahaya sebelum kita sedar beliau tidak patut dibenarkan terus memegang jawatan itu. Khairi Jamaluddin juga tidak ketinggalan menjadi sasarannya apabila Tiong mempertikai sama ada Menteri Kesihatan itu mempunyai strategi jelas untuk negara ini memerangi varian Omicron. Dalam keadaan ini, kita perlu menyoal sama ada beliau sebagai menteri mempunyai strategi untuk menghadapi kemungkinan senario terburuk atau sekadar masih memegang pada pendekatan langkah demi langkah buat masa ini. 2 tahun lalu, Tiong menyoal di Dewan Rakyat kenapa Hisham tidak melawat hospital untuk memberikan sokongan moral kepada pasukan perubatan bertugas. Beliau mendakwa Hisham takut mati dan menuduhnya menagih publicity menerusi laporan kesihatan hariannya. Tiong bagaimanapun memohon maaf selepas kata-katanya itu menerima kecaman hebat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin tampil mempertahankan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah selepas dikritik kelayakannya dalam menangani wabak penyakit berbahaya oleh seorang ahli parlimen Sarawak. Khairi melalui hantaran di Twitter menyorakan sokongan penuh terhadap Hisham dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Pengarah Kesihatan. Hisham mendapat sokongan penuh daripada saya untuk menjalankan tugas sebagai KPK, katanya. Dalam pada itu, Khairi tidak menafikan pendekatan diambil China dalam mengawal wabak penyakit berbahaya berkesan. Bagaimanapun beliau berkata, Malaysia tidak mampu melaksanakan strategi seperti China berikutan kekangan dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk lockdown. Tidak dinafikan pendekatan China berkesan, namun strategi mereka iaitu containment bermaksud total lockdown bila ada hanya 3 kes positif. Malaysia tidak mampu dari segi ekonomi dan kebajikan rakyat untuk lockdown. Strategi kita mitigation, katanya. Khairi berkata, langkah kerajaan adalah dengan mengurus kes positif dengan berkesan, meningkatkan pencegahan, menjaga SOP selain penurunan dalam penggunaan ICU dan kemasukan ke hospital. Tindakan Lim Kit Siang yang terlalu kerap mengeluarkan kenyataan berhubung dakwaan pemilikan saham membabitkan Tan Sri Azam Baki. Berbanding isu Tan Sri Tommy Thomas tidak menghairankan, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Puan Zarkashi. Beliau tidak menolak kemungkinan Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu terhutang budi dengan Tommy yang menggugurkan kes rasuah pembelian banglo oleh anaknya Lim Guan Eng. Apakah dia buta, bisu dan pekak dalam isu Tommy Thomas? Isu Azam Baki dia memekak pula, katanya dalam hantaran di Facebook. Sindir beliau, lagipun nama Kit Siang dikaitkan dalam pelantikan Tommy sebagai peguam negara. Itu disebut oleh Tommy Thomas dalam memoarnya. Patutlah pun, ujarnya. Baru-baru ini Tommy menulis kepada pengerusi pasukan petugas khas Fong Ju Chung yang ditubuhkan untuk menyiasat dakwaan dibuatnya dalam buku My Story Justice in the Wilderness bahawa beliau tidak bersedia bekerjasama untuk menyiasat dakwaan dibuatnya dalam buku tersebut. Siasatan itu bagi menyiasat dakwaan melibatkan isu pelantikan hakim, campur tangan berlebihan oleh cabang eksekutif kerajaan dalam sistem kehakiman dan pendakwaan terpilih. Selain menyifatkan pasukan itu akan memberi risiko kepada kebebasan peguam negara, Thomas juga berpandangan bahawa Fong adalah bekas peguam besar negeri Sarawak dan berpangkat lebih rendah daripada peguam negara. Lantaran itu, beliau tidak dihakimi oleh sebayanya.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak membangkitkan persoalan berhubung penyelesaian sebanyak 16.6 bilion ringgit antara Goldman Sachs Group Incorporated dengan Putrajaya berhubung skandal 1MDB. Dalam catatan Facebook, beliau berkata, Goldman bersetuju dengan penyelesaian itu selepas mengakui pegawainya menyogok beberapa pegawai kerajaan Malaysia dan 1MDB yang tidak dinamakan. Tetapi katanya tiada sesiapa daripada Pakatan Harapan atau kem Dr. Mahathir Mohamad yang tampil menggesa tindakan atau menuntut untuk mengetahui identiti pegawai kerajaan dan 1MDB yang diakui disogok oleh Goldman. Katanya, mereka turut membisu berhubung pendedahan sekurang-kurangnya 65 juta ringgit dana berkaitan 1MDB yang diperolehi semula daripada Singapura di tangan sebuah syarikat milik keluarga bekas Gabenor Bank Negara Malaysia, Zeti Akhtar Aziz. Kes bekas Menteri Kabinet terlibat dalam SRC menerima 85 juta ringgit dana berkait 1MDB untuk disorok di akaun bank proksi luar negara. Mereka membisu lagi, kes beberapa pegawai kerajaan dan 1MDB disogok sehingga Goldman Sachs perlu membayar 16.6 bilion ringgit. Mereka juga buat bodoh, tak mahu ambil tahu dan tak tuntut kerajaan untuk telus dan dedahkan nama individu-individu yang disogok. Pelik kan? Bagaimana dengan saudara-saudari? Kamu ingin tahu tak? Soalnya kepada pengikut di Facebook. Najib berkata, pasukan pembelaan Goldman di Amerika Syarikat sebelum ini berkata mereka mempunyai bukti exculpatory yang boleh membersihkan namanya di mahkamah walaupun usaha untuk mendapatkan maklumat itu dihalang kerajaan Amerika Syarikat. Kerajaan Malaysia pula tidak mahu mendedahkan maklumat tersebut sebab mereka rahsiakan perjanjian penyelesaian Goldman Sachs dan klasifikasikannya sebagai OSA. Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengecam media kerana melaporkan dakwaan salah laku individu sebelum perkara itu dibawa ke mahkamah. Abdul Hadi tidak menamakan individu itu, tetapi komen itu dibuat di tengah-tengah perhatian orang ramai mengenai pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dalam dua syarikat senaraian awam. Pendekatan yang dilakukan itu berkonsepkan kebebasan media yang diamalkan oleh dunia barat yang mendukung konsep demokrasi bahawa suara rakyat adalah suara Tuhan. Apakah semua ciptaan barat boleh diikut secara sembrono sehingga membentuk persepsi yang mencelarukan dan mewujudkan naratif yang salah serta sesat lagi menyesatkan? Soalnya, dalam satu kenyataan, Abdul Hadi berkata, Islam mewajibkan maruah manusia dihormati, termasuklah mereka yang sudah nyata melakukan kesalahan kerana adalah berdosa sekiranya seseorang yang bersalah itu tidak dihormati. Lebih-lebih lagi terhadap mereka yang tidak bersalah, maka lagi besar dosanya. Namun, masyarakat barat yang sekular tidak mempunyai sebarang perhitungan soal dosa dan pahala. Adakah kita mahu menjadi rosak di dunia atau dihumban ke neraka di akhirat seperti mana mereka yang sesat fikirannya? Katanya, Azam menjadi tumpuan berhubung pemilikan 1,930,000 saham dalam Gates Global Berhad. Sebelum ini KBS Berhad pada 30 April 2015 bernilai sekitar RM772,000 pada masa itu. Pegangan sahamnya dalam Gates Global Berhad turun kepada RM1,29,500 pada 31 Mac 2016 bernilai sekitar RM340,000 pada masa itu. Azam juga memegang 2,156,000 warren dalam Excel Force MSC Berhad pada Mac 2016. Pemilikan saham pada 2015 dan 2016 telah menimbulkan persoalan sama ada ia setimpal dengan pendapatannya sebagai penjawat awam. Dalam sidang media khas pada 5 Januari lepas, Azam tidak mempertikaikan pemilikan saham tersebut. Sebaliknya mendakwa ia dibeli atas namanya oleh adik lelakinya. Bagaimanapun penjelasan itu menarik perhatian Suruhanjaya Security kerana kemungkinan penyalahgunaan akaun dagangan. PAS bagaimanapun percaya penjelasan Azam sepatutnya meredakan dakwaan salah laku itu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mendakwa tuduhan terhadap Azam bertujuan untuk menggugat kestabilan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. PAS bagaimanapun nampaknya tidak mempunyai pendirian yang selari dengan sayap pemudanya yang menggesa siasatan bebas. 3 timbalan Azam dalam SPRM turut membela bos mereka dengan mendakwa tuduhan berkenaan bermotif politik. Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin telah mengkritik pegawai SPRM kerana mempertahankan bos mereka walaupun sebelum siasatan dilakukan dan menggesa kepimpinan SPRM dirombak. Muhammad Asri berkata adalah menjadi kewajipan setiap rakyat Malaysia untuk membuat pendirian menentang rasuah. Para agamawan wajar bangkit menentang hal ini melebihi kesibukan mereka membincangkan isu dosa-dosa peribadi individu yang berlaku antara seseorang dengan Tuhannya. Dosa rasuah membabitkan dosa seseorang dengan Allah dan manusia. Minum arak contohnya memang haram dan salah, namun dalam banyak keadaan ia antara individu dengan Tuhannya. Taubat boleh dilakukan antara dia sendirian dengan Allah, namun rasuah adalah dosa yang menjahannamkan negara, membawa ketidakadilan dan penindasan ke atas orang lain, tegas Muhammad Asri.
Satu gabungan perdana NGO Melayu Islam turut mahukan Azam Baki berehat dan bercuti sehingga siasatan terhadapnya selesai bersabit isu pemilikan jutaan saham syarikat tersenarai awam. Desakan oleh Gerakan Pembela Ummah itu dibuat selepas Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyelar media sebagai berdosa kerana melaporkan dakwaan salah laku individu sebelum dituduh di mahkamah. Peranan media yang mengheret masyarakat awam supaya menghukum seseorang itu bersalah sebelum disabitkan hukuman adalah sangat besar dosanya, kata Hadi. Sesungguhnya Hadi tidak merujuk secara terus kepada isu Azam dalam kenyataan itu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan sebelum ini menegaskan semua pihak harus menerima baik penjelasan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu bersabit isu pemilikan saham berkenaan. Bagaimanapun ummah yang menggabungkan kira-kira 300 NGO Melayu Islam dan sealiran dengan PAS dalam banyak isu melibatkan kepentingan Islam mengambil pendirian berbeza daripada Hadi dan Taqiyuddin berhubung dakwaan terhadap Azam. Pengerusinya Muhammad Zai Mustafa mahu Perdana Menteri mengarahkan Azam bercuti dan polis serta Suruhanjaya Security menjalankan siasatan telus. Perbuatan yang dilakukan oleh Azam boleh menimbulkan perspektif yang sangat negatif kepada institusi Ketua Pesuruhjaya SPRM dan institusi SPRM sendiri, kata beliau. Keadaan ini sangat menjejaskan reputasi SPRM sebagai sebuah institusi yang tinggi integritinya dalam negara maupun di luar negara. Tambahnya, Zai menegaskan keperluan Azam bercuti ketika siasatan dijalankan demi integriti agensi anti rasuah itu. Selagi Azam masih menerajui SPRM dalam keadaan beliau juga mempunyai kes dalam siasatan yang akan meletakkan institusi SPRM dalam dilema, tidak bebas dan hilang kepercayaan rakyat. Ini juga akan melibatkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada kepimpinan kerajaan yang ada, khususnya Perdana Menteri. Tambahnya, pendirian ummah itu dilihat selari dengan ketetapan yang diambil oleh pemuda PAS yang juga mahukan siasatan terbuka diadakan terhadap Azam dan pegawai tertinggi SPRM itu mengambil cuti sehingga namanya dibersihkan. Azam menafikan sebarang salah laku dalam isu pemilikan lebih 4 juta saham dan waran syarikat tersenarai yang dibeli menerusi akaun dagangnya pada 2015 dan 2016 ketika beliau merupakan pengarah siasatan SPRM. Azam berkata saham dan waran berkenaan dibeli dan dibiayai sepenuhnya oleh adiknya Nasir dan beliau bersedia bekerjasama dengan sebarang siasatan SC.